Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Bapa, kami ingin selalu dipenuhi firman-Mu 天父，我们愿意你用你的话来充满我们， supaya kami boleh selalu ingat bagaimana kami menjalani hidup kami. 让我们记得如何遵行你的话。 Dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus 我们也需要你圣灵的充满， yang selalu akan mengingatkan kami akan firman-Mu. 要提醒我们记得你的话， Supaya dengan demikian Bapa, kami bisa berjalan sesuai kehendak-Mu 让我们一生可以照你的旨意来遵行， dan kami boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. 让我们在没有信主的人面前可以为你做见证。 Berkatilah kami semua Bapa, 天父，求你赐福我们每一个 supaya kami 人， bisa mendengarkan 我 firman-Mu 们不但聆听你的话， dan kami bisa 我 melakukannya. 们也可以遵行。 Pimpin kedua hamba-Mu ini 带领你两位仆人， supaya bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau. 可以把你所要的信息传开。 Dengar doa 可以 kami. 听我们的祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus kami 奉耶稣 berdoa. 基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Jemaat Tuhan, mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan 我们来读一段圣经的话， dari Imamat pasalnya yang ke-18. 我们来读利未记第18章。 Dibacakan lebih dahulu dalam bahasa Mandarin ayat 1 sampai ayat yang ke-5. 我们从第1节念到第5节， Dan nanti ayat 30 juga. 以后第30节。利未记第18章第1节到第5节，耶和华对摩西说：“你孝于以色列人说，我是耶和华你们的上帝。你们从前住的埃及地，那里人的行为你们不可效法。我要领你们到的迦南地，那里人的行为也不可效法，也不可照他们的恶术行。你们要遵我的典章，守我的律例，按此而行。我是耶和华你们的上帝，所以你们要守我的律例典章。人若遵行，就必因此后活着。我是耶和华。”第30节。 所以你们要守我所吩咐的，免得你们随从那些可憎的恶俗，就是在你们以前的人所常行的，以致玷污了自己。我是耶和华你们的上帝。 Saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu, dan juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Ayat 30. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukannya dan menguatkan terus dalam kehidupan kita. 我们已经读了，而且要遵行神的话，让它来鉴定我们的性质。 Saudara, kita telah mempelajari tentang kudusnya perkawinan. 我们已经学习了关于婚姻的神圣。
Saudara, memang di antara kita cukup banyak yang sudah menikah. 我们当中大部分人已经有了家庭， Ada juga saudara yang belum menikah. 也有一些还没结婚的青年人。 Tapi semuanya membutuhkan pemahaman tentang perkawinan. 每个人都需要认识关于婚姻的真理， Karena Tuhan di dalam Imamat 18 juga mengajar kepada orang Israel. 因为上帝在利未记第18章也教导以色列人， Supaya orang Israel betul-betul menghargai, mengerti kudusnya perkawinan. 让以色列人他们懂得也明白这个婚姻的神圣性。 Saudara, sebagai anak Tuhan, kita bagaimanapun harus berbeda dengan dunia ini. 身为上帝的儿女，我们理当与这个世俗有分别。 Saudara, Keluaran 19 ayat 6 mengatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. 出埃及记第19章很清楚的指明，以色列人要成为一个圣洁的国度，要向世人做见证。 Jadi sudah dalam Keluaran 19 dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. 出埃及记19章很清楚的成为以色列人要成为神的国度、圣洁的子民。 Jadi saudara, Tuhan pada waktu itu menetapkan bangsa Israel sebagai imamat rajani dan sebagai bangsa yang kudus. 上帝自己指定以色列人成为圣洁的国度，成为上帝的子民。 Begitu pula dengan kita, 那我们也一样， gereja. 教会 Di dalam surat Petrus dikatakan, kamulah imamat rajani, bangsa yang kudus. 在彼得书信里面也同样指明，我们是圣洁的子民，是上帝的国度。 Berarti saudara, Tuhan memberikan hukum Taurat untuk mengatur kehidupan dan ibadah bangsa Israel. 上帝用这个律法赐给以色列人来管理他们的信仰、他们的崇拜。 Begitu juga Tuhan memberikan kitab suci bagi kita gereja, mengatur kehidupan dan ibadah kita. 上帝也把圣经赐给我们教会，让我们好好的管理我们的崇拜生活。 Kemarin dalam retret keluarga, saya sebetulnya ingin banyak jemaat bisa ikut. 刚刚过去的这个信徒退休会，我们盼望有很多弟兄姐妹参加。 Apa artinya menjadi penyembah-penyembah yang benar? 成为一个正确的敬拜者是什么意思呢？ Supaya dalam ibadah kita betul-betul mengerti bagaimana menjadi penyembah yang 让我 benar. 们在崇拜当中，我们清楚怎样成为一个正式的敬拜者。 Dan itu akan mengatur, memimpin kita bagaimana menjalani hidup dengan benar juga. 也要带领我们怎样有正确的生活。 Tapi sayang banyak yang tidak ikut. 很可惜有很多人不参加。 Saudara yang kasih oleh 各 Tuhan, 位亲爱的弟兄姐妹， apa artinya kita menjadi bangsa yang kudus? 我们成为圣洁的子民是什么意思呢？ Tuhan menginginkan kita berbeda dengan siapapun di dunia 上 ini. 帝要我们与世上所有的人有不同。 Kudus itu artinya dikhususkan untuk Tuhan. 圣洁的意思是被分别出来归给上帝。 Jadi saudara, kalau saudara mengerti arti kata suci atau kudus, 让我们清楚的明白圣洁的意义， itu artinya adalah berbeda dengan yang ada di dunia yang berdosa ini. 那就是我们与充满罪恶的世界不一样。 Kalau kita mengerti arti kata ini, 让我们明白这一句话， maka kita selalu akan ingat, saya harusnya berbeda dengan dunia ini. 那我们要不断的记得，我跟这个世界不一样。 Karena itulah kita akan selalu ingat, saya harusnya selalu takut akan Tuhan. 那提醒我们每时每刻有一个敬畏上帝的心。 Tapi saudara, teori psikologi telah merusak banyak sekali ajaran-ajaran 但有 Kristen. 很多心理学的这个理论破坏了基督教的信仰。 Karena psikologi selalu mengajar kita memahami orang yang penuh kelemahan.
因为心理学教导我们怎样去体恤那充满软弱的人。 Ya pahamilah anak nakal seperti apa. 你要同情那些顽皮的孩子。 Ya pahamilah orang berdosa itu seperti apa. 你要同情那些犯罪的人是怎么样的心态。 Ya pahamilah orang yang mungkin hidupnya sebatang kara itu seperti apa. 你要同情那些独身的人。 Saudara, bukan berarti kita tidak boleh memahami orang lain. 并不是说我们不可以去了解体恤别人， Tapi karena penekanannya selalu memahami orang lain. 但是他们所强调的就叫我们去联系他们。 Tapi apakah psikologi mengajar kita untuk memahami siapa Tuhan? 那么这个心理学是不是要教导我们怎样认识上帝？ Psikologi yang awalnya dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. 那么心理学的开始呢，有很多是不敬畏上帝的人。 Sebutkan tokoh-tokoh dari psikologi. 让我们指出那些心理学家， Hampir semuanya orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. 几乎所有的都是不敬畏上帝的人。 Saudara yang dikasihi 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Karena itulah apakah kita sebagai orang Kristen betul-betul lebih dahulu hidup di hadapan Tuhan. 正因为如此，我们身为基督徒是否活在上帝面前？ Jadi karena kita dikhususkan untuk Tuhan, 因为我们被分别为圣归给上帝， maka seharusnya saudara dan saya mengutamakan Tuhan dulu, 所以呢，我们必须要以上帝为首， bukan mengutamakan orang lain. 并不是以别人为首位。 Sehingga dengan demikian kita bisa mengerti bagaimana kita harusnya hidup sebagai orang percaya. 那这样呢，我们就可以清楚怎样成为一个信靠的人，应当怎样生活。 Sebab itulah termasuk dalam hal perkawinan dan pernikahan. 也包括我们的婚姻的生活。 Tuhan ingin agar bangsa Israel, ayat ketiga mengatakan, jangan seperti mereka yang di Mesir dahulu maupun di Kanaan yang kamu nanti akan tempati. 就好像第3节里面所讲的，你们不要效法过去的埃及人，或者是你们要进的这个迦南地的居民。 Mungkin kalau untuk kita sekarang ini apa, saudara? 对我们今天的人来说是怎么样的呢？ Jangan seperti dahulu, seperti pada waktu hidupmu yang lalu yang banyak menyembah berhala. 不要像你们过去充满敬拜偶像的生活， Ataupun yang akan datang ketika kamu akan dicobai oleh banyak cobaan-cobaan di dunia ini. 或者是将来你们要面对世上很多的试探诱惑。 Saudara, orang Kristen harusnya memahami juga bahwa perintah kepada Israel ini juga untuk orang Kristen. 那我们基督徒也要清楚，过去对以色列人的这个命令也适用于我们现在的人。 Saudara, bagaimana kita bisa menghormati, bagaimana kita bisa mengerti bahwa pernikahan, perkawinan kita itu suci adanya. 那我们怎么明白我们的婚姻生活是神圣的？ Saudara, saya bersyukur lewat Imamat 18 saya juga banyak belajar. 那我也感谢上帝，借着这个利未记第18章，我有很多的学习。 Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, 当我预备今天的讲章， saya bersyukur pemahaman saya semakin dibukakan dan semakin diperdalam oleh 让我 Tuhan. 们对婚姻的这个思想呢更加的晋升。 Kita bisa menghargai perkawinan dan menjaga perkawinan itu suci. 我们能够持守婚姻的神圣性。 Ada dua hal yang mau dikatakan di dalam Imamat 18在 ini. 这利未记第18章里面有2样事情提醒我们。 Yang pertama adalah 头一样， menghormati wanita. 我们要尊重女性或者妇女 Respect female. 我们要尊重妇女。 Ya, dia adalah seorang wanita. 她是女性的， Dia juga bisa adalah seorang ibu. 她可能是一个母亲， Dia juga bisa adalah seorang saudara perempuan. 可能也是一个姐妹， Dan dia juga bisa adalah seorang istri. 她是一个妻子， Ya, juga dia bisa adalah seorang anak perempuan, 也可以是一 putrimu. 个女孩子。 Jadi saudara,
respect, menghormati wanita. 我们尊重妇女， Semua wanita 所有的妇女， di gereja ini, semua wanita, 在教会里面所有的女性， baik sebagai ibu, 你做母亲的， baik sebagai anak perempuan, 你成为女儿， baik sebagai istri, 成为妻子， baik sebagai saudara 成 perempuan, 为姐妹， kita menghormati wanita. 我们都尊重她们。 Saudara, mari kita lihat satu demi 那 satu. 我们一个一个来看。 Saudara, kita tahu bahwa Tuhan menghukum wanita 我们知道上帝也刑罚妇女， di bawah kekuasaan pria. 在男人的权下。 Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, 当亚当和夏娃堕入罪恶里面， Kejadian 3 ayat 16, 创世纪第3章第16 Tuhan 节， katakan kepada Hawa, 上帝对夏娃说 kamu akan berahi terhadap suamimu.：“ 你要迷恋你的丈夫。 Saudara, di situ saya artikan bahwa kamu selalu akan berada di bawah kekuasaan pria. ”那我解释说，你必须一直服在男人的权势之下。 Saudara, kalau boleh saya katakan, selama dunia ini ada, 我可以说这个世界的存在， bukankah wanita selalu menjadi objek kekerasan? 那么女性一直是在这个权势被制服之下。 Saudara, objek kekerasan itu bukan sekedar dipukuli dan sebagainya. 那么不单单是被强制是遭到这个鞭打或者怎么 Tapi 样， juga dilecehkan, maaf, diperkosa dan sebagainya. 或者是被强奸、被征服的意思。 Bahkan saudara, wanita pun dijadikan tempat pemuasan nafsu dengan adanya apa saudara? Banyak sekali tempat-tempat yang tidak baik itu. 那么很多地方姐妹或者女性被称为性放纵发泄的个地方， Saya katakan saja pelacuran. 那就是妓女。 Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， saudara, memang kita rasanya aduh kasihan ya 我 wanita. 们心里可能有个同情。 Namun saudara tahukah di dalam Taurat ini Imamat 18, 在利未记第18章， Tuhan mengharuskan umat Israel melindungi dan menghormati setiap wanita. 那么上帝要以色列人维护所有的女性， Apalagi dalam lingkungan keluarganya. 特别是在家庭的关系里面。 Saudara nanti di rumah membaca sendiri mulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke 20. Itu semua berbicara mengenai hal itu. 你们等下回家在家里继续看第6节到第20节，都讲论到这一点。 Saya harapkan ketika saya katakan nanti baca sendiri ayat 6 sampai 20 di rumah. 当我提醒你们要读第6节到第20节， Saya harapkan saudara membaca. 我渴望你们真的要读。 Karena kalau tadi saya membaca ayat 1 sampai 30 begitu banyak sekali bacaannya. 我若是从第1节念到第30节，可能太长了。 Saya sudah membacanya. 我已经读了， Kayak itu saya bisa meringkasnya. 所以我可以总结。 Kan itu dalam aturan ini Tuhan ingin setiap orang Israel, khususnya laki-laki, para pria, menghargai wanita. 上帝特别警告以色列人，男性，你们要尊重女性， Baik menghargai istrinya, 要尊重你们的太太， menghargai kalau katakan ibunya, 尊重你们的母亲， menghargai mertua perempuannya, 尊敬你们的岳母， menghargai juga menantu perempuannya, 尊重你们的媳妇， menghargai putrinya, 尊敬你们的儿女， menghargai juga iparnya 你的这个亲属 perempuan. Ya. Saudara, semua itu diatur. 那么完全由圣经来管理， Saudara, ini menyatakan bahwa Tuhan itu adil. 告诉我们上帝是公义的。 Memang saudara pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, 当亚当和夏娃堕入罪过里，
Saudara, hukuman kepada Hawa itu memang termasuk berat. 那么对夏娃的刑罚是很严重的。 Engkau akan berada di bawah kekuasaan suamimu, 你要 kaum 恋 pria. 慕你的丈夫，意思说，附在他的权势之 Kan itu 下。 kemudian ketika Tuhan sudah mengangkat bangsa Israel menjadi umatnya. 当上帝已经拣选以色列人成为他的子民， Tuhan ingin umat Israel berbeda dengan bangsa-bangsa lain. 那么上帝要以色列人与其他的民族不同。 Bangsa-bangsa lain selama ini mungkin memperlakukan perempuan dengan sembarangan. 那么，因为当时的外邦人，他们这个对付女人是很随便的。 Tapi kali ini Tuhan ingin bangsa Israel memperlakukan perempuan dengan respect, dengan hormat. 但上帝要以色列人尊重女性。 Saudara, karena itulah setiap perempuan, ya, setiap wanita yang sudah berkeluarga adalah milik suaminya. 那么，所有已经成家的妇女是属于丈夫的。 Dan keturunannya baik pria maupun wanita dihormati dan dijaga kesuciannya. 那么，他的子女不论是男的女的，我们要保护他们的圣洁。 Ayat 6 dan 17 dikatakan kerabat terdekatmu. 第6节、第17节提到所有的亲属。 Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， kita menghargai wanita 我们尊重女性， di dalam pemahaman firman Tuhan, 是在圣经真理的亮光之 bukan 下， dalam pemahaman yang lain. 不是其他的这个观念。 Sekarang banyak orang Kristen senang dengan teori-teori yang lain. 今天有很多基督徒喜欢其他的理论。 Coba lihat saudara, YouTube yang betul-betul menguraikan Alkitab itu lebih sedikit didengar dibandingkan dengan YouTube yang menguraikan teori-teori lain. 我们看这个媒体里面所传讲的，很少人去注意真正讲解圣经的。 Saudara, hanya orang Kristen yang betul-betul tahu Alkitab adalah firman Tuhan, dia akan belajar terus dari firman Tuhan. 唯有真正理解圣经是上帝的话的基督徒，他要专心的学习， Karena Tuhan yang mencipta kita, 因为上帝创造了我们， Tuhan yang tahu kebutuhan kita, 上帝知道我们的需要， Tuhan yang mau menunjukkan jalan hidup bagi 上 kita. 帝要指明我们当行的道路。 Kalau gitu kita mau sesuai firman Tuhan atau sesuai dengan teori-teori lain? 那我们要遵行上帝的话呢，或者是遵行其他的理论？ Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Karena itulah pengendalian diri itu penting 所 sekali. 以呢，管制我们是非常重要的。 Apalagi nafsu seks. 特别这个性的欲望， Ini khususnya kaum pria. 特别对男性而说的。 Saudara, kita perlu mengendalikan diri dengan baik. 那我们理当好好的控制自己， Pengendalian diri itu bersifat utuh. 那是完全的性质。 Karena itulah firman Tuhan katakan jangan sampai kamu memadu. Memadu maksudnya bukan minum madu tapi memadu istrimu. 或者你不要用甜言蜜语来戏弄你的太太。 Jangan juga ketika perempuan itu cemar kain, kamu melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. 那么你不要对他产生这个不良的阴谋。 Bahkan juga istri sesamamu, kamu jangan menginginkannya. 那么也不要这样对待你的太太。 Saudara, sebab itulah mengapa Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 28, 马太福音第5章28节，主耶稣怎么说呢？ ya, dalam khotbah di bukit. 在这个登上宝训里面， Tuhan memang katakan kamu mendengar firman jangan berzina. 那么主耶稣说不要淫乱。 Saudara, mungkin banyak orang Yahudi pada waktu itu tidak berzina. 可能当时有很多犹太人没有犯这个淫乱的罪， Mungkin mereka tidak pergi ke tempat pelacuran 或者他们没有去找这个妓女， atau melakukan perjinahan-perjinahan secara tersembunyi. 或者在隐藏的地方做这个奸淫的事情。 Tapi Tuhan hanya mengatakan apa? 那么
接下来主耶稣怎么说呢？ Aku berkata 那 kepadamu, 我告诉你， barang siapa memandang wanita dan menginginkannya, dia sudah berzina. 若是你看见妇女，你的心里动了这个淫念，就已经犯了奸淫的罪。 Maksudnya dari situ sudah ada nafsu yang muncul di dalamnya. 意思就是说，若是你心里有这样的欲念， Saudara, disinilah Tuhan Yesus langsung menusuk ke dalam hati setiap orang. 所以主耶稣就直接看透人的心理。 Saudara, mungkin dalam perbuatan kita tidak melakukan apa-apa, 可能我们没有这个犯罪淫乱的行为， tapi dalam hatinya sudah melakukan 但 sesuatu. 是在心里面、思想上，我们已经犯了 Bukankah 罪。 Tuhan melihat hati kita? 因为上帝看透我们的心， Saudara, hati setiap orang tidak bisa kita lihat. 是我们不能看见人的心 Saya 态， juga tidak bisa melihat hati saudara. 我也不能看到你的心态， Saudara pun tidak bisa melihat hati saya. 你也不能看到我的心态， Tetapi Tuhan bisa melihat hati 但 kita. 上帝可以知道我们的心态。 Saudara yang dikasih 各 oleh 位亲 Tuhan. 爱的弟兄姐妹， So itulah dalam memahami firman Tuhan. 当我们理解上帝的话， Itu sifatnya utuh. 是完整性的。 So itu dalam khotbah di bukit. 在登山宝训里面， Tuhan mau seolah-olah meluruskan kembali pemahaman tentang Taurat. 所以主耶稣愿意他们回到真正理解律法的道路上， Orang Yahudi memahami Taurat hanya secara hurufiah. 因为犹太人他们明白律法单单是字义， Orang Yahudi hanya memikirkan supaya dilihat oleh manusia. 他们所做的是让别人来看见， Kelihatannya saleh. 看起来很神仙的， Tapi Tuhan tidak mau. 但主耶稣不愿意， Tuhan mau meluruskannya. 上帝要弄这他们的思 Itu 想， dalam semua khotbah di bukit. 所以整篇的这个登山宝训， Tuhan menusuk ke dalam jantung hati kita. 那么上帝要指明我们心态。 Kau mendengar firman jangan membunuh. 你听到神的话说不可杀人， Banyak orang Yahudi mungkin tidak 那 membunuh. 可能以色列人他们没有杀人， Yesus akhirnya mengatakan apa? 那主耶稣怎么说呢？ Aku berkata kepadamu, 我真正的告诉你， sesungguhnya barang siapa membenci saudaranya, dia sudah membunuh. 你若是恨你的弟兄，你已经是杀了人。 Siapa di antara kita yang tidak pernah punya kebencian? 我们当中谁没有怨恨过你的弟兄？ Menunjukkan bahwa kita orang berdosa. 那说明我们是一个罪人。 Itu sudah hanya dengan firman Tuhan. 当我们听到神的话， Saudara dan saya bisa diluruskan hidup kita. 那我们就可以被修正了，走这个正路。 Saudara, saya bersyukur untuk banyak hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. 我感谢上帝有许多神的仆人、神的儿女。 Ada seorang hamba Tuhan bernama Matthew Henry. 有一个神的仆人叫亨利马太， Ya, dia hidup di abad ke-17 dan 18. 他活在第17、18世纪时间里面。 Dalam pemahaman firman-Nya yang tidak seperti kita hari ini ya. 他对圣经真理的理解不像我们今天一样。 Saya pikir-pikir saya ini bersyukur ya hidup di zaman digital. 我们要感谢上帝，我们是在这个现代化的生活里面。 Saya ingat dulu sebelum internet maju-majunya dan komputer, saya waktu kuliah di saat ngetik apa-apa masih pakai mesin ketik. 过去呢，我在念神学的时候，做什么事情都用打字机。 Salah ganti lagi. 若是打错了要换。 Sekarang gampang, tinggal dihapus di komputer saja sudah tidak perlu 现 lagi. 在我们 Ya. 用电脑方便得多了， Tidak perlu susah-susah. 不要像过去那么麻烦。 Tapi saya ingatkan kepada saudara generasi muda, 我提醒现在的年轻人， semua kemudahan itu jangan membuat saudara menjadi pemalas. 不要将这些现代化使我们成为更懒惰的人。 Ingat saudara, Amsal mengatakan belajar dari semut, jangan jadi pemalas. 我们要学习蚂蚁，不要成为懒惰的人。 Saudara,
Kembali lagi kepada firman Tuhan. 然后回到神的话里面。 Saudara, di zaman dulu mereka bagaimana bisa mengerti firman Tuhan? 过去的人怎么样能够明白上帝的话呢？ Saya percaya Matthew Henry mau dapat Alkitab itu harus berjuang luar biasa. 我想到亨利马太，他要得到一本圣经，他是要花很大的代 Pasti 价， dia harus bayar mahal. 他要花很多的钱。 Walaupun memang pada waktu dia hidup sudah mulai ada mesin cetak, saudara. 虽然当时已经有那 mungkin 个 ya. 印刷的技术， Tapi masih sedikit dan masih mahal. 但是圣经非常稀少， Kita 而且 sekarang ini 很贵 murah sekali. 啊！今天我们有圣经很 Semua 便宜 gampang. 啊，很容易。 Tapi apakah semua gampang itu membuat kita betul-betul bertekun di dalam Tuhan? 是否这些方便使我们在神的话里愿意下功夫？ Saya bersyukur Matthew Henry mengatakan kata-kata yang indah itu. 那他曾经讲过这么一句话： Wanita itu diciptakan dibuat dari tulang rusuk Adam. 那么他说，女人是从亚当的肋骨里面被造出来的。 Dia tidak dibuat dari kepalanya, tulang 啊 kepalanya.，他没有用亚当的头骨来制造， Supaya perempuan itu menguasai laki-laki. 让女人可以控制男人， Ataupun diambil dari tulang kakinya. 或者是从亚当的脚骨 Supaya 来， bisa diinjak-injaknya. 那么女人就可以被男人所践踏， Tapi dibuat dari tulang rusuknya. 而是从亚当的肋骨被造出来的。 Untuk sejajar dengan Adam. 那就是说，跟亚当有平等， Jadi wanita sejajar dengan pria. 所以男人跟女人是平等的。 Di bawah lengannya. 在他的这个手臂之下， Untuk dilindungi. 要受保护的意 Dan 思。 dekat hatinya. 那么 jantungnya 亲近他的心脏， Untuk dicintai. 可以叫做爱护。 Saudara, Matthew Henry sudah memiliki pengertian yang begitu dalam. 啊，亨利马太那个时候已经有这样的这个观念， Ini artinya menghormati wanita. 那就是说明尊敬女性。 Mengapa dalam menghormati perkawinan yang dibahas semua wanita? 那么为什么在谈论婚姻的事情所谈论的都是女性的 Tapi 问题？ sebetulnya yang dibahas bukan wanita. Saudara. 那其实不是单单讲论到女 Hai 性。 pria, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini terhadap wanita, terhadap wanita, terhadap perempuan. 而且就提醒男人，你不要这样对待女性。 Saudara, itu artinya apa? Artinya hormatilah 那 wanita. 就是说你要尊重女性。 Saudara, kata-kata Matthew Henry ini perlu kita ingat dengan baik-baik. 我们需要记得亨利马太所说的这几句话。 Sejajar, wanita itu sebetulnya sejajar dengan pria. 男人和女人是平等的。 Memang dalam budaya kita sudah selama ini beribu-ribu tahun menganggap pria yang lebih hebat dari 但是 wanita. 多年来，这个传统思想好像是男人比女人高一等。 Tapi saudara, kita harus tahu di hadapan Tuhan pria dan wanita itu sejajar. 我们也知道，在上帝面前，男人和女人是平等的， Wanita itu juga manusia. 女人也是人， Laki-laki itu juga manusia. 男人也是人。 Ya. Karena itulah wanita perlu kita juga lindungi kalau dia dianggap sebagai kaum yang lebih lemah. 若是我们把女性看为是软弱的，我们更要去爱护她。 Memang dalam kenyataan memang wanita kebanyakan lebih lemah 是 dibandingkan 的 pria.，在实际上，这个女人比男人更软弱。 Tapi yang lemah itu bukan berarti saudara kita injak-injak, tapi justru harus kita lindungi, 但 bukan? 是这弱者不是要受践踏，而是要受保护。 Dan kalau itu dekat dengan hati, maka itu harusnya dikasihi. 所以他靠近我们的心脏，我们必须去爱他。 Yang kedua, 第二样， saudara, bukan hanya menghormati wanita, 我们不单单要尊敬女性， tapi juga menghormati kemanusiaan. 那我们要尊敬她的人性。 Saudara, itu tercantum di dalam ayat ke-21 sampai 23. 第21节到第23节有提到， Saudara, bahwa ada 3 larangan
lainnya berkenaan dengan perkawinan yang berimbas pada kemanusiaan. 那么在这里有提到3样我们必须不可遵行的。 Saudara, ini kita perlu ingat dengan baik-baik. 我们要好好的明白， Jadi saudara, setelah kita bisa menghormati wanita, 当我们尊敬女性以后， maka kita juga akan menghormati kemanusiaan. 那我们要尊敬她的人性， Kemanusiaan itu bersifat lebih luas. Ya. 是更广泛的意义。 Apa maksudnya di 什 sini? 么意思呢？ Tuhan mengatakan beberapa hal dalam 3 aspek. 那么上帝给我们有3方面的必须了解的事。 Jangan mengorbankan anak-anakmu kepada dewa Molok. 第21节说：“不可使你的儿女敬侯归于摩洛。” Saudara, ini adalah bagian peribadahan bangsa-bangsa kafir. 那是外邦民族这个敬拜偶像的这个过程。 Supaya kamu jangan melanggar kesucian Tuhan. 你不要亵渎上帝的圣洁。 Saudara, bangsa-bangsa kafir mengorbankan anak-anak kepada Tuhannya. 因为外邦人将他们的子女归给他们的偶像。 Tuhan tidak mau bangsa Israel melakukan hal yang sama. 上帝不愿意以色列人有这样的行为。 Mungkin dianggap ini anaknya cantik. 可能他们认为这个他们的女儿很美丽， Mungkin ini dianggap anaknya gagah. 认为他们的孩子很强壮， Maka dipersembahkan. 所以呢就献给他们的偶像。 Pemahamannya macam-macam sudah. 他们有很多这个观念， Mungkin untuk meredakan tulah, ya, meredakan sakit penyakit dan sebagainya. 或者是要对付那些这个 Ya. 病毒或者其他的灾难， Mungkin juga mau meredakan hujan badai yang terjadi. 或者是要面对这些暴风雨， Maka dipersembahkanlah anak-anak kepada dewanya. 所以把孩子们献给他们的偶像。 Tuhan tidak mau. 上帝不愿意以色列人这么 Tuhan 做。 tidak mau bangsa Israel seperti bangsa-bangsa yang 上帝 tidak 不愿 mengenal 意以 Tuhan. 色列人效法那些不认识上帝的百姓。 Saudara, saya menuliskan ayat-ayat di situ. 1 Raja-Raja 11, Yesaya 57, Yeremia 32. 那我写在这个荧幕上的这些经文， Saudara, peringatan Tuhan itu jelas. 那么上帝的警告是很清楚的 1 Raja-Raja 11, saudara. 列王纪上11章 Akhirnya Raja Salomo mempersembahkan sesuatu kepada dewa Molok. 那么这个所罗门王也向摩洛这个偶像献祭。 Yesaya 57 dan Yeremia 32, nabi-nabi ini memperingatkan Israel, kenapa engkau menyembah dewa Molok dan mempersembahkan anak-anak? 以赛亚书57章9节，耶利米书32章35节，总限制提醒以色列人为什么把他们的儿女献给摩洛偶像。 Peringatan Tuhan itu sebagai suatu hal yang menuju ke depan. 上帝的警告是让他们向前看。 Kalau kamu tidak baik-baik melakukan firman Tuhan, itu pasti akan terjadi. 若是你没有好好遵行上帝的话，那么灾祸必要临到你们。 Saudara, walaupun anak kecil, 虽然是小孩子， anak kecil itu juga manusia. 这个小孩子也是人， Di dalam kandungan, 在怀胎的时候， mungkin kita katakan anak itu masih sebulan, masih 3 bulan, masih 5 bulan. 可能我们说还是怀胎1个月、2个月、5个月 Bahkan mungkin masih 1 minggu. 可能是刚刚1个礼拜 Kita sebut janin. 我们说这个胎儿 Dunia sekarang sebutnya janin. 被称为是胎儿。 Tapi Alkitab di dalam Mazmur Daud katakan, dalam kandungan ibuku, aku tetap manusia. 那么大卫说呢，在母亲的怀里，我是生命，是人。 Ya. Aku dibentuk, dirajut oleh tangan Tuhan. 我是被上帝所造的， Jadi sudah jelas sekali. 很清楚告诉我们， Memang kalau ibu-ibu hamil
pergi ke bioskop yang bayarnya satu, sudah. Satu tiket, sudah. 怀胎的妇女，你去看电影，你买票也是一张。 Memang ibu hamil naik pesawat, tapi jangan sampai mau melahirkan, sudah ya. Itu memang bayarnya satu tiket. 你坐飞机也是买的一张票。 Tapi saudara, yang di dalam kandungan itu tetap manusia. 但胎儿是生命， Kalau dianggap janin, kalau dianggap hanya barang, maka aborsi begitu banyak dilakukan. 如果我们没有把它当作是人是生命，我们就很容易有个打胎。 Saudara, kita anggap anak kecil bukan manusia? 我们是否看小孩子是人呢？ Manusia. 他是人。 Kayak itulah Daud juga mengatakan, sejak dalam kandungan ibuku aku sudah berdosa kepada Tuhan. 所以大卫说，在母胎里面我已经犯罪得罪了你。 Jadi kalau saudara melihat ini semua, 若是我们很清楚的看到这些真理， Alkitab memahami secara utuh. 我们很完整的理解圣经的教导。 Yang kedua, 第二样， peringatan homoseksual. 同性恋， Saudara, homoseksual itu adalah penyimpangan seksual dengan sesama jenis. 那么同性恋是外去了这个真理。 Jadi saudara, Tuhan tidak ingin supaya orang Israel melakukan hal itu. 上帝不愿意以色列人犯这样的罪过。 Saudara, Alkitab menyatakan itu dari Sodom dan Gomora sudah ada. 从索多玛、俄摩拉的时候已经发生了这个事 Gambar ini adalah gambar dari yang ditemukan di Mesir, sudah. 这是在埃及里面所发现的一个图片， Mesir kuno. 在古埃及。 Saudara, itu kira-kira penanggalannya 2400 sebelum Masehi. 那是主前2000年的时间， Dan gambar itu, lukisan itu ditemukan tahun 1964. 是在1964年时候被发现的图片。 Jadi sudah homoseksual itu sudah terjadi dari ribuan tahun yang lalu. 所以同性恋是在几千年以前就发生过的事情。 Jangan sampai itu terjadi pada orang 那 Israel. 么不要在以色列人当中发生， Begitu pula jangan sampai itu terjadi pada kekristenan 也 gereja. 不要在教会、在基督徒当中发生。 Sebetulnya di dalam Alkitab juga ada sodomi, yaitu penyimpangan seksual kepada anak-anak. 那么圣经里面也有提到这个外去的这个性行为， Jadi sudah, ini hal yang kedua. 这是第二样。 Hal yang ketiga diperingatkan. 第三样是什么呢？ Jangan sampai terjadi penyimpangan seksual dengan hewan. 那就是说以动物发生性行为的这个外 Ayat 界， 23. 这是第三样。 Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun. 不要跟任何的动物发生性行 Itu 为， perbuatan keji. 这是在上帝面前被看为恶的事、玷污的事情。 Itu disebut zoofilia. Zoofilia atau bestialitas. 那就是跟野兽、动物发生性行为。 Saudara, ini semua sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir di zaman dahulu. 当时的外邦人，他们有发生过这样的恶行、罪恶， Apakah sekarang tidak terjadi? 难道现在没有吗？ Masih ada 还有 orang-orang yang tidak mengindahkan firman Tuhan. 那些不尊重上帝话语的人， Orang-orang yang mengakunya diri Kristen tetapi Alkitab diabaikan. 有很多说自己是基督徒，但他们却忽略了圣经的教导。 Saudara, kalau kita mau dibimbing oleh firman Tuhan, 若是我们愿意有上帝的话来引导， sebelum dibimbing harusnya dipertobatkan dulu oleh firman Tuhan. 那我们必须在上帝面前先悔改， Dipertobatkan oleh Roh Kudus, dilahirbarukan. 让圣灵使我们重生。 Baru disitulah kita bisa dibimbing oleh firman Tuhan. 那么接下来我们才能够被上帝的话所引导。 Orang yang tidak bertobat 一个没有悔改的人， tidak mungkin mau dibimbing oleh 他 kitab 不 suci. 可能被上帝的话所带领， Karena saudara, pertobatan dan kitab suci itu terus berdampingan. 因为悔改跟上帝的话是并行的。 Jadi orang ngaku dirinya Kristen,
我们若是认自己是一个基督徒， tapi tidak mau mengakui tunduk di bawah otoritas 但 Alkitab, 不愿意降服在圣经的权威之下， menurut saya itu bukan Kristen. 那不是真正的基督徒， Itu cuma ber-KTP Kristen. 只不过是名义上的基督徒。 Saudara, 各位亲爱的弟兄姐妹， semua penyimpangan-penyimpangan, 这一切违背真理的新行为， khususnya dalam perkawinan dan kemanusiaan, 那么在婚姻上还有在人性上， terjadi karena penyembahan berhala. 那是因为他们敬拜偶像。 Ingat saudara pada waktu retret keluarga, 当你们还记得我们在家庭进修会里面， waktu itu pembicaranya mengatakan, 那么讲员有提醒我们， mengambil dari perkataan seorang teolog reformasi, John Calvin. 他提到这个加尔文所说的一句话： Sumber dari semua dosa adalah penyembahan berhala. 所有罪恶的原因是因为敬拜偶像， Penyembahan berhala. 敬拜偶像。 Saya pernah khotbahkan di sini. 我曾经在这里讲过， Waktu kapan nih saya lupa ya. Penyembahan berhala mengenai patung lembu emas. 讲论到这个金牛犊的事情， Bermula dari apa? Kita yang jadi Allah. 因为把自己当作上帝， Hawa kan, kamu Tuhan tidak mau kamu seperti Allah. 那么魔鬼对夏娃说：“上帝不愿意你像上帝一样。” Ya betul. Si ular katakan, Tuhan tidak mau kamu nanti jadi seperti Allah. 魔鬼说：“你以后会像上帝一样。” Itu yang dicetuskan oleh si ular. 魔鬼对夏娃说的话， Akhirnya ditulis, oh iya nanti seperti Allah. 呀，人家会像上帝一样， Itulah penyembahan berhala. 那就是敬拜偶像了。 Saudara, ketika saudara dan saya tidak tunduk kepada Tuhan, 当我们不降服在上帝的权威之下， saya yang mengatur hidup saya, 我来管理我自己， saya yang punya tubuh saya. 我来管理我的一生。 Saya nonton film itu ya, Make Millions itu ya, Before Dies itu ya. 我看 Saya 了一部 lupa 电 judulnya. 影， Ya, nenek itu ngomong, tubuh ini kan tubuh saya. Ya. 那个奶奶说：“我的身体是属于我自己的。” Ya memang betul sudah ada 是， betulnya. 本来就是这样。 Tapi saudara, saya tidak mengatakan bahwa itu adalah apa ya mengenai film itu. 我没讲论的那个电影。 Tapi yang saya ingin katakan adalah 我的意思是说， jangan kita berpikir saya mengatur semua diri saya. 那你不要认为你管理你自己的一生， Itu pun penyembahan berhala. 那就是拜偶像的迹象， Berarti kita tidak menyerahkan kepada Tuhan. 说明我们没有把自己降服交托给上帝。 Itu dikatakan di Yakobus. 那雅各书里面所讲的， Itu biasanya pedagang. 那对那些做生意的人来说， Yakobus ngomong itu kepada pedagang. 那么雅各对做生意的人说 Saya akan pergi ke kota anu 我要 berdagang. 去什么地方去 Aku 经 dapat 营 untung. 我得了什么财富？ Yakobus katakan, harusnya kamu katakan, kalau Tuhan menghendaki, 那么雅各提醒你要说，若是上帝愿意， aku akan ke sana. 我要去那个地方。 Jadi saudara, firman Tuhan mengajar kita adalah mengutamakan Tuhan. Tuhan is the first. Selalu Tuhan yang pertama. 圣经的教导，我们以上帝为首位，第一个。 Kalau diri kita yang pertama, 若是我们自己是第一个， itu berarti penyembahan berhala. 那就是敬拜偶像了。 Sebab itu dalam pasal ini, saudara, 所以呢，在利未记第18章里面 disebutkan sebanyak 7 kali. 有7次提说， Akulah 我 Tuhan 是 Allahmu. 耶和华你的上帝， Akulah Tuhan Allahmu. 我是耶和华你的上帝。 Jadi 7 kali dikatakan. 7次讲论到这一点， Supaya orang Israel selalu ingat. 让以色列人记得，不要忘记。 Kadangkala waktu saya baca Alkitab, saudara, 当我读到圣经的话， ya itu diulang-ulang kadangkala. 那一直不断的重复， Akulah Tuhan Allahmu. 我就是上帝，你， Akulah Tuhan 我是你 Allahmu. 的上帝。
Dipikir-pikir memangnya penulis ini cuma mau memenuhi kitab suci gitu. 难道这个作者只是随便填写这个字迹？ Akulah Tuhan Allahmu. 我是你的上帝， Akulah Tuhan 我是你 Allahmu. 的上帝。 Ini kalau mau buat paper, akulah Tuhan Allahmu seolah-olah kan biar memenuhi halaman. 让这个篇幅可以更长。 Saya ingat itu waktu saya dulu bikin paper. 我过去写论文的时候， Kadang-kadang ada kata-kata diulangi lagi. 有很多重复的字句， Supaya apa? Memenuhi halaman. 让这个字面可以更多。 Tapi maksud Tuhan tidak begitu. 但上帝的意思不是这样， Kenapa? 为什么呢？ Kita ini mudah lupa. 因为我们容易忘记， Kita ini gampang 我 lupa. 们很容易忘记。 Lihat aja habis saya khotbah ini saudara baru keluar situ sudah lupa. 你刚刚听到以后出了这个大门就忘了。 Tadi museng khotbah apa? 刚才 Lupa 牧师 semua. 讲什么啊？ Kita ini demensia. 我们是很容易健忘的。 Saudara, saya sempat melihat YouTube. 我曾经在媒体上来看， Ada seorang tokoh ya profesor, tokoh wartawan senior di Indonesia. 那么有这个印尼这个老记者 Ya namanya Profesor Salim Said. 名叫沙林萨伊， Ya, sudah almarhum 他已经过世了， meninggal 18 Mei kemarin. 5月18号的时候过世， 18 bulan Mei yang lalu. 刚刚过世，5月18号。 Dalam suatu acara apa namanya diskusi 在一次的这个讲座里面， diskusi kebangsaan, 讲到这个民主的事 dia ngomongnya sangat tajam, 他的话语很严厉， membuat orang juga ketawa. 那么也让人发笑， Tapi ketawanya itu wis macem-macem deh. 有很多的意思。 Kira-kira yang saya tangkap saudara ya. 我所知道的意， Saya tidak bisa ngomong semuanya. 我不能完全的讲明 Iya,，saudara bisa dengarkan saja. 你可以听到。 Semua hampir pejabat di Indonesia ini kalau diangkat selalu diambil sumpahnya. 那么每一次给这个官员就这里的时候，他们要宣誓。 Kan semua orang di Indonesia kan harus punya agama kan? 每个人有这个宗教信仰， Apalagi kalau jadi pejabat pasti kan harus punya agama. 那么他成为这个官员，他必须要有信仰。 Maka jadi pejabat semua pasti disumpah 他们就这里的时候，他们要宣誓， dengan kitab sucinya masing-masing. 用个人的这个圣经。 Tetapi banyak pejabat menjadi pelanggar-pelanggar sumpah. 但是呢，有很多的这个官员，他们违背了他们所宣誓的话语。 Dia katakan Singapura maju. 他说新加坡很先进， Karena apa? Dia dikelilingi kecil tapi dia dikelilingi. Dia ngomong bangsa Melayu yang begitu besar. 虽然小，但是周围是马来民族包围着 Dia 他， takut. 他害怕。 Lihat Taiwan begitu maju. 你看这个台湾， Mungkin takut dengan Tiongkok. 他惧怕中国。 Ya, lihat Israel begitu maju. 看以色列这样的进步 Dikelilingi negara-negara Arab, dia takut. 有很多这个回教国包围他，他害怕， Sehingga dia maju. 以至于他进步。 Bagaimana Indonesia bisa maju? 那印尼国家怎么会进步呢？ Tuhan saja tidak ditakuti. 他们都不敬畏上帝。 Tapi bagi saya itu memang kelihatan lucu. 看起来很好笑。 Tapi juga saya bertanya, 后来呢，自己发问 apakah orang-orang Kristen takut akan Tuhan? 基督徒是否也敬畏上帝？ Saudara dan saya takut Tuhan tidak? 你我是否敬畏上帝？ Kalau Tuhan saja tidak ditakuti, 若是上帝你们都敬畏， kita sudah menjadi Tuhan. 那我们自己就成为了上帝。 Saudara, Tuhan ingin bangsa Israel takut akan Tuhan. 上帝愿意以色列人敬畏上帝， Seperti itulah seharusnya umat Tuhan. 那么上帝的子民必须要这样。 Begitu pula orang Kristen. 那
我们身为基督徒也一样的原 Kita 则， harus takut akan 我们 Tuhan. 要有敬畏上帝的心， Sehingga menghargai kesucian perkawinan. 让我们可以尊重婚姻的神圣性， Dengan menghargai wanita. 我们要尊重女性， Menghargai kemanusiaan. 尊重他们的人性。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Berkati firman-Mu ya Tuhan. 天父，求你赐福你的话语， Biarlah kami bisa memahami dengan baik. 让我们能够明白理解， Bagaimana kami menghargai kesucian pernikahan. 让我们也可以尊重婚姻的神圣性。 Dengan menghormati wanita. 我们尊重女性， Dan juga menghormati kemanusiaan. 尊重他们的人性。 Bapa, kiranya Engkau sedia akan tolong kami. 天父，求你帮助我们， Kiranya firman-Mu ini bisa betul-betul membukakan